Hello, Shalom semua adik-adik yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita jumpa lagi di dalam ibadah online kita hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua bersuka cita, gembira dan bersemangat untuk kita memuji, menyembah Tuhan pada hari ini. Adik-adik semuanya, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa untuk doa pembukaan. Adik-adik berdoa di dalam hati dan kakak akan pimpin di dalam doa yang kedengaran. Mari kita semua sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang Kau berikan. Kami masih dapat beribadah bersama-sama walaupun hanya secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami memulakan ibadah kami, Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu daripada awal sehingga pertengahan dan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau yang berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Oke anak-anak, kita akan mulakan kita punya praise and worship kita sebelum kita selesaikan kelas sekolah minggu kita dengan lagu yang pertama yaitu Happy Yeye, Happy Yeye. Cikgu tahu anak kena suka lagu ini dan cikgu akan pasang lagu ini dan kita akan menyanyi bersama-sama dengan cikgu, oke? 1, 2, 3. Happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Tangan. Happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Happy yeah, kita sayang Tuhan. Happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Siang jadi kenangan, ku semakin bertambah. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin bertambah. Malam jadi impian, cintaku semakin berdalam. Oke, haleluya, happy ye.
kita sayang dan kita suka dan bersuka cita karena kita merupakan anak Tuhan. Dan kita akan bertambah sampai bila-bila. Oke, Nana, kita akan teruskan lagu sekolah minggu kita dengan lagu yang kedua. Oke, Nana, lagu kita yang kedua yaitu Jalan Serta Yesus. Oke. Cikgu mungkin lagu ini lagu baru untuk kita semua dan kita akan menyanyi bersama dengan cikgu pada hari ini. Oke. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, selama-lamanya kita akan berjalan dengan Yesus. Oke, anak-anak, kita akan teruskan dengan ibadah kita yang seterusnya, itu penyampaian pembelajaran firman Tuhan. Sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran sekolah minggu pada pagi ini, cikgu ingin mengajak anak-anak semua untuk berdoa bersama dengan cikgu agar Tuhan terus menyertai kita dalam pelajaran sekolah minggu kita pada pagi ini. Oke, mari kita berdoa. Cikgu akan doakan kita sama-sama. Cuci tangan dan tutup mata. Haleluya, Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena hari ini Tuhan kami punya kesempatan lagi Tuhan untuk datang kepadamu ya Tuhan. Walaupun secara sederhana di rumah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir bersama kami pada pagi ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memulakan Tuhan kelas sekolah minggu pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan agar penyertaan Kau Tuhan akan terus bersama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pembelajaran kami pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan Kau Tuhan dari awal pertengahan sampai habis ya Tuhan. Biar Kau terus menyertai kami Tuhan. Bagilah ketenangan Tuhan dan kepahaman Tuhan kepada anak-anak-Mu yang di rumah ini Tuhan. Percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, untuk cikgu yang akan mengajar anak pagi ini Tuhan, kami serahkan pada tangan Kau Tuhan. Biar Kau terus menggunakan lidah cikgu yang mengajar anak-anak pagi ini Tuhan. Biar semua yang disampaikannya semua dari Engkau Tuhan, bukan dari kami manusia biasa Tuhan. Biar semuanya akan mudah untuk difahami oleh anak-anak kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus dalam doa. Amin. Oke, amin. Oke, selanjutnya kita akan teruskan dengan mulakan dengan kelas minggu kita. Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan penyewa-penyewa ladang anggur Allah. Pernahkah anak-anak mendengar cerita ini? Mari kita buka dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dengarlah sebuah perumpamaan lain, kata Yesus. Seorang pemilik tanah mempunyai ladang anggur. Dia memasang pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras buah anggur dan mendirikan menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang lalu dia berangkat ke negeri lain. Apabila tiba masanya untuk mengumpulkan buah anggur, pemilik ladang itu mengutus hamba-hambanya kepada penyewa-penyewa ladang itu untuk menerima bahagiannya.
Tetapi penyewa-penyewa ladang itu menangkap hamba-hamba milik ladang itu. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh dan ada lagi yang direjam. Sekali lagi, pemilik ladang itu mengutus hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang dahulu. Tetapi hamba-hamba itu juga menerima perlakuan yang sama. Akhirnya, pemilik ladang itu mengutus anaknya kepada mereka. Dia berkata dalam hati, "Tentu mereka akan menghormati anakku." Tetapi apabila penyewa-penyewa ladang itu nampak anak pemilik ladang itu, mereka berkata sesama sendiri, Ini dia, anak pemilik ladang. Marilah kita bunuh dia supaya kita dapat hartanya. oleh itu mereka menangkap anak itu, membuang dia keluar ladang dan membunuh dia. Kemudian Yesus bertanya, Apabila pemilik ladang anggur itu kembali, apakah yang akan dilakukannya kepada penyewa-penyewa ladang itu? Ladang anggur itu kepada penyewa-penyewa lain yang mahu memberikan hasil bahagiannya pada musim anggur. Yesus berkata kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang tertulis di dalam Alkitab? Batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Inilah perbuatan Tuhan, alangkah indahnya." Yesus berkata lagi, "Ketahuilah, hak untuk menikmati pemerintahan Allah akan diambil daripada kamu, lalu diserahkan kepada orang yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah. Sesiapa yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu." Ketua imam dan orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus dan mereka tahu bahawa Yesus berkata tentang mereka. Oleh itu, mereka cuba menangkap Yesus, tetapi mereka takut akan orang ramai yang menganggap Yesus sebagai Nabi. Demikianlah firman Tuhan. pengajaran dari pelajaran kita hari ini, anak-anak, janganlah kita jahat seperti penyewa-penyewa ladang anggur itu, iaitu jangan menolak Yesus sebagai anak Allah. Kerana jika kita menolak Yesus sebagai anak Allah, maka kita akan kehilangan kerajaan Allah. Dan kita juga harus mengiktiraf Yesus sebagai anak Allah dan seharusnya berterima kasih kepada Allah kerana telah mengutus anaknya dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat hafalan kita hari ini, Yohanes 3 ayat 17 sehingga 18a. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia, dunia ini akan diselamatkan. Sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Jangan lupa rakam video kamu menghafal ayat hafalan dan hantar kepada Cikgu Alicia. Hai adik-adik semuanya, kita jumpa lagi dan hari ini kita akan membuat satu mini games, iaitu kita akan membuat satu origami yang berbentuk hati. Oke, so kakak akan ajar bagaimana kita membuat bentuk hati yang seperti ini. So, pertama sekali apa yang kita perlukan adalah sebuah kertas bentuk seperti ini dengan sebatang pensel warna. Oke, so pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kertas ini kita lipat kepada bahagian tengah. Seperti ini. Dan seterusnya, kertas bahagian bawah kita lipat ke atas. Sehingga seperti ini. Dan seterusnya, kita tengok garisan tengah ini dan kita lipat kertas ini seperti ini.
dan juga bahagian sebelah. Kertas kita akan jadi bentuk seperti ini. Seterusnya, adik-adik lihat pada bahagian belakang kertas. Dan kertas ini kita lipat ke bawah seperti ini. Begitu juga dengan bahagian yang sebelah lagi. Seterusnya adik-adik akan nampak bentuk seperti ini. Seterusnya apa yang adik-adik perlu buat adalah bahagian sini, kertas ini kita ambil separuh dan kita lipat. Adik-adik boleh ambil daripada sebelah sini dan kita lipat seperti ini. Begitu juga dengan bahagian sebelah sini. Ambil daripada bucu sini dengan kita lipat seperti ini. Nana, kita bersyukur dengan pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, daripada rezeki, dari makanan, kesehatan. Kita bersyukur atas semuanya. Oke, seterusnya kita akan memberi kepada Tuhan dengan hati yang seikhlasnya. Kita berikan apa yang kita ada dengan seikhlas pada hati kita. Kita tahu apa yang kita ada pada hari ini semuanya datang dari Tuhan. Oke, sebelum kita mulakan dengan ibadah memberi kita, marilah kita berdoa sama dengan Cikgu dan Cikgu akan mengaminkan doa kita bersama. Oke, di tangan yang berdoa dengan Cikgu. Halo Yesus, Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu memberi kami Tuhan dalam kecukupan Tuhan dan kesederhanaan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami kembalikan lagi kepada Engkau Tuhan, biar apa yang kami beri kepada Engkau pada hari ini Tuhan semuanya akan berbaharum bagi Engkau ya Tuhan, dan terus memperkayakan Tuhan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, bagi saudara kami Tuhan yang belum sempat memberi Tuhan, kami serahkan pertanyaan Engkau Tuhan, biar pada hari akan datang Tuhan mereka akan dapat memberi juga bersama dengan kami, dan keluarga mereka juga akan diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan hanya dalam tadi satu doa. Amin. Oke. Amin Nana. Adik-adik semuanya, sekarang sudah sampai masanya kita di penghujung ibadah, dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan doa. Adik-adik semuanya sila berdoa di dalam hati dan Aga akan pimpin di dalam doa yang kedengaran. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah dapat bernyanyi, berdoa, memuji Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, dan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih juga kepada guru-guru kami ya Tuhan yang telah mengajar kami pada hari ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai kawan-kawan, selamat pagi. Ayat hafalan hari ini dalam Matius pasal 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik kawan-kawan. Shalom dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan membaca ayat hafalan. Matius pasal 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sekian, terima kasih. Halo kawan-kawan, hari ini saya akan membaca ayat hafalan Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik kawan-kawan. Halo kawan-kawan, hari ini saya akan baca ayat hafalan Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud,
Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini saya akan bacakan ayat hafalan Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Segitu saja ayat hafalan saya. Bye.